Amsterdam, ibu negara Belanda. Kota ini bukan sahaja terkenal dengan ladang bunga tulip dan kincir-kincir air, bahkan ia mempunyai lapangan terbang antarabangsa yang kelima paling sibuk di dunia. Lapangan terbang antarabangsa Schiphol turut mendapat perhatian berita dunia pada tanggal 17 Julai 2014. Tepat jam 12.31 tengah hari, penerbangan MH17 dengan pesawat Boeing 777 milik Malaysia Airlines telah berlepas dari Gate 3 lapangan terbang ini. Ia membawa 283 penumpang dan 15 anak kapal menuju Kuala Lumpur dari jangka mendarat pada jam 6.10 pagi keesokan harinya. Namun malang tidak berbau. Penerbangan MH17 hilang dari radar pada ketinggian 33,000 kaki di ruang udara Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Bangkai pesawat akhirnya dijumpai jatuh dekat Torres, Ukraine, kira-kira 40 km dari sempadan Rusia. Kesemua 298 penumpang dan anak kapal, termasuk 43 rakyat Malaysia terkorban. Salah seorang mangsa yang terkorban ialah Muhammad Ali bin Muhammad Salim, pelajar kedoktoran dalam bidang neuropsikopatologi dari Malaysia. Muhammad Yusuf Ismail atau lebih dikenali sebagai Uncle Joe di Belanda adalah antara insan terakhir yang bersama menghantar Allahyarham Ali ke lapangan terbang. Jadi dalam bulan Julai 2014, sebelum raya, dia dah balik ke Malaysia, Muar. Jadi kita hantar dia lah ke airport. Kawan-kawan saya semua ikut dia pergi airport, send him off. Saya seorang saja duduk di rumah, pasangkan TV, duduk setengah jam, 2 jam itu, baca berita tu di bawah line tu, TV tu, dia kata Malaysia Airlines crashed in Ukraine. Yalah, kita dengar itu, yang mana? Sekali lepas tu, yang dari Amsterdam. Bila kita dengar tu dah, hati pun kena hentam, boom, gitu. Jadi, tak tahulah apa jadi, macam dah gila semua. Naik atas rumah, naik bawah rumah, sampai kita, dan rasa nak jumpa lain Malaysian semua, nak macam get together, comfort each other. Memang sedih lah sebab arwah Ali ni terlalu baik dengan Uncle Joe. Memang rapat. Dia dah macam bapa dengan anak. Selama 3 tahun, Allahyarham Ali tinggal bersama Uncle Joe. Beliau menyewa salah sebuah bilik di rumah Uncle Joe yang berdekatan dengan Universiti Erasmus di Rotterdam. Uncle Joe ada bilik untuk sewa, jadi dia nak duduk di dekat dia punya universiti. Dia tengah buat PhD in psychology. Allahyarham Ali, dia duduk dengan Uncle Joe lama jugalah. Asalnya sepanjang pengajian dia lah. Arwah juga sangat ramah.
dan satu negeri Johorian lah dengan Uncle Joe. Uncle Joe yang menyambut keluarga dia. Sewaktu keluarga dia datang semua untuk mengambil barang arwah semua. Memang sedih lah sebab arwah ni terlalu baik dengan Uncle Joe. Okay, marilah saya tunjuk bilik arwah Ali. Ini dulu bilik arwah Ali. Sekarang bilik Hosni. Jadi setup furniture semua dah tukar lah. Dulu dia desk di sana. Tempat tidur sini, sebelah sini. Jadi dia ada area lah sini dia nak buat apa dia punya ironing ke. Meskipun tragedi MH17 sudah 3 tahun berlalu, namun Uncle Joe masih belum dapat melupakan kenangan hidup bersama-sama Allahyarham Ali. Hubungan antara mereka sudah bagaikan anak beranak, saling mengambil berat antara satu sama lain. Sedikit sebanyak terubat kerinduan Uncle Joe dengan menatap kembali foto-foto kenangan bersama-sama Allahyarham Ali. Pemergian Allahyarham Ali secara tiba-tiba turut memberi kesan mendalam kepada penuntut Malaysia di Rotterdam. Banyak jasa beliau, terutamanya dalam membantu penuntut-penuntut baru menyesuaikan diri dengan kehidupan di Belanda. Antara jasa yang paling dihargai ialah memperkenalkan mereka dengan Uncle Joe. Itulah kami kenal dari arwah Ali. Arwah Ali yang invite kami datang sini kenal Uncle Joe sebab kami duduk Rotterdam. Jadi kena kenal dengan Uncle Joe sebab penghulu Rotterdam. Dari situlah buat dengan Uncle Joe sangat berguna, banyak ilmu. Semua dia tahu kan? Semua tahu dia pasal tahu. nak drive kereta macam mana, rules-rules kat sini, nak sewa kereta, nak rumah-rumah mana je part yang okey nak duduk kat Rotterdam ni. Sebenarnya peristiwa malang MH17 secara tidak langsung menjadi sebab hubungan antara anak Melayu menjadi semakin erat bagaikan sebuah keluarga besar di perantauan Belanda. Rotterdam adalah kota kedua terbesar di Belanda selepas Amsterdam. Kota ini mempunyai pelabuhan terbesar di Eropah. Bahkan pernah menjadi pelabuhan paling sibuk di dunia antara tahun 1962 hingga 2004. Setelah itu, ia berjaya diatasi oleh pelabuhan Singapura dan Shanghai. Sejak abad ke-17 lagi, komuniti orang Melayu sudah wujud di Rotterdam. Mereka merantau ke Belanda untuk menuntut ilmu ataupun mencari penghidupan baru. Bahkan hingga ke hari ini, masih ada lagi orang Melayu yang berhijrah ke Belanda. Salah seorang daripadanya ialah Uncle Joe atau nama sebenarnya Muhammad Yusuf Ismail. Beliau berasal dari Setulang, Johor Bahru dan telah merantau meninggalkan Malaysia 50 tahun dahulu. Uncle Joe berhijrah ke beberapa buah negara di Eropah sebelum mengambil keputusan menetap di Rotterdam pada tahun 1979. Kerja dulu saya kerja di London. Lepas itu ialah kita nak kata okey London dah stagnan sikit sana, nak carilah new fields, new challenges. And then di Holland sini dia baru nak start kasino.
Jadi saya kata okey, I dah kerja dalam kasino 16 tahun di UK. Uncle Joe kini berusia 79 tahun dan telah bersara setelah sekian lama berkhidmat dalam bidang kulinari. Beliau kini hidup selesa dan memiliki rumah sendiri. Hampir semua orang Malaysia, sama ada Melayu, Cina atau India yang tinggal di Rotterdam mengenali Uncle Joe. Beliau bagaikan bapa atau penghulu dalam kalangan para penuntut dan warga negara Malaysia yang menetap di Belanda. Memang orang kata dia ni bapa kita kat sini lah. Ada masalah pun dia yang kita cari. Uncle Joe memang kami hormati dan dia sangat menghargai orang lain. Jadi macam weekend, panggil orang datang makan. Kalau ada orang sakit, dia pergi ziarah. Jadi semua orang Melayu suka dekat dia lah. Keberadaan Uncle Joe di Rotterdam sangat bermakna buat warga negara Malaysia di Belanda. Beliau menjadi tempat rujukan dalam segala hal. Malah ada yang datang ke Belanda sebagai pelancong turut mencari Uncle Joe. Walaupun belum pernah kenal, namun Uncle Joe tetap menyambut kedatangan mereka dengan hati yang terbuka. Alhamdulillah untuk pertama kali kami sampai di Belanda, dijemput sendirilah oleh Uncle Joe. Dan kita dapat kontak sebelum datang lagi. Dan dia sendiri jemput di airport. Sometimes kat FB email pun kan, kadang orang tu tak kenal tau. Tiba-tiba je hantar mesej kat FB. Kita nak datang Amsterdam, nak holiday, can we advise or not? And then sebab kita dapat info nak cari Uncle Joe. Do you know Uncle Joe? Cakap Uncle Joe again. Okay fine. Dan kita pun trust. Terus lah cakap okay, Uncle Joe ni orang lama. Dia orang kata salah seorang teraju yang daripada Manel. Memang orang daripada asal wujudnya Manel sampai sekarang. So memang rata-rata orang Malaysia yang datang kat sini semua kenal dia kan. Kadang-kadang saya dapat berita dari orang Melayu, dari Malaysia, cari advice untuk universiti atau nak cari bilik atau nak cari saya je. Memang boleh dikatakan rata-rata. Mana-mana kalau tak kira Malaysia ataupun orang sekitar sinilah. Kalau Malaysia tu memang bila tanya siapa yang awak kenal, memang nama Uncle Joe akan naik. Tak ada nama orang lain. Ahmad Hosni dan Melissa Hamizah adalah antara pelajar Melayu dan pemastautin tetap di Belanda yang tidak dapat melupakan budi baik Uncle Joe. Dia tolong kita, kata ini website cari rumah. Lepas tu kita nak jumpa dengan ejen, dia ikut kita. Dia ikut sekali jumpa ejen macam mana, nak pergi office ejen, dia tolong selesaikan. Okey, kita nak viewing rumah, dia pun ikut kita. Nampak dia macam atuk-atuk dah, tapi masih kuat. Bila tengok rumah, tak apa, kerusi-kerusi meja makan, I ada spare. Boleh ambil, boleh pinjam, boleh guna. Jadi pinggan mangkuk semua, jangan beli lagi. Nanti datang pinjam yang I punya banyak, dia kata. Jadi benda-benda macam tu dia semai dengan Malaysian yang lain. Para pelajar dan penduduk tetap Melayu di Belanda melihat Uncle Joe sebagai warga emas yang sangat istimewa. Beliau adalah sosok tubuh pengganti tempat bermanja orang tua yang berada jauh di kampung halaman. Dianggarkan lebih 1,000 orang rakyat Malaysia berada di Belanda. Namun hanya sekitar 400 orang yang berdaftar dengan kedutaan Malaysia di The Hague sebagai penduduk tetap.
Bilangan ini termasuk mereka yang datang sebagai pelajar atau bertugas di kedutaan dan agensi kerajaan Malaysia. Sebahagian lain tinggal di Belanda atas urusan perniagaan dan ada yang menetap kerana berkahwin dengan warga tempatan. Di Belanda ada 2 persatuan melibatkan rakyat Malaysia, iaitu The Malaysian Students in the Netherlands yang dianggotai oleh para pelajar dan The Malaysian Association of the Netherlands, singkatnya dipanggil sebagai MANEL, dianggotai pemastautin tetap. Persatuan ini ditubuhkan pada 22 Disember 2001 untuk mengumpul dan mempereratkan hubungan antara rakyat Malaysia berbilang kaum yang menetap di Belanda. MANEL mempunyai 972 ahli berdaftar, namun yang aktif hanya sekitar 200 sahaja. Uncle Joe telah terlibat dalam MANEL sejak penubuhannya lagi. Beliau memegang pelbagai jawatan daripada pengurusi, bendahari hingga mutakhir ini sebagai salah seorang ahli jawatan kuasa dalam barisan kepimpinan. Uncle Joe adalah merupakan pelopor persatuan ini beberapa belas tahun yang dulu, tahun 2004, dan dari apa yang saya tahu mengenai sejarah persatuan, Uncle Joe ni dia dah bersama persatuan dalam pelbagai tugas. Dia pernah menjadi pengerusi, dia menjadi ahli biasa, dan yang terbaru, yang tugas yang dia pegang dalam persatuan ini adalah sebagai bendahari. Jadi di situ saya tahu mengenai persatuan MANEL, dan sekarang ni saya sendiri terlibat dengan aktif. Dia prihatin dengan Melayu di Belanda. Dia bantu semua Melayu di Belanda. Dia macam duta lah katanya. Sebab kadang-kadang embassy pun ada kerja lain. Jadi kita terus refer kepada Uncle Joe. Dia juga aktif dengan persatuan orang Melayu di Belanda. MANEL berdaftar secara rasmi di bawah kedutaan Malaysia dan kerajaan Belanda. Pelbagai program dianjurkan sepanjang tahun. Antaranya ialah Festival Makanan Malaysia, sambutan rumah terbuka Hari Raya, Tahun Baru Cina dan juga Deepavali. Harapan saya adalah orang Malaysia, terutamanya Melayu, yang datang ke bumi Netherlands ni untuk sama-sama menyambung apa yang Uncle Joe dan kawan-kawannya dulu start di dalam persatuan untuk menyatukan semua orang. Kediaman 3 tingkat di Van den Broekstraat, Rotterdam ini telah menjadi milik Uncle Joe. Persekitarannya yang tenang dan kedapatan populasi umat Islam yang ramai menjadi sebab Uncle Joe memilih untuk menetap di sini. Pintu rumahnya sentiasa terbuka dan tidak pernah sunyi, terutamanya di hujung minggu. Rumah Uncle Joe menjadi tempat orang Melayu dan rakyat Malaysia berkumpul untuk makan-makan, berkongsi berita dan bertukar cerita. Baru-baru ni kita ada buat majlis kesyukuran ulang tahun anak saya. Yang ke-1 lah, pertama. Jadi kita decide Uncle Joe kita nak buat macam kenduri sikit lah. Panggil kawan-kawan yang dekat sini ke, yang luar Rotterdam ni pun panggil. Dia dah suka dan memang dia nak lah. Jadi idea tu kita sama-sama buat. Dia kata kita panggil yang ada budak, ada baby. So boleh ramai-ramai dengan dia main ke semua kan. Dan yang rapat, paling rapat yang kita. Jadi kita dapatlah kumpul dalam 40 orang lebih lah. Yang rapat dengan kita. Datanglah. Nak makan, nak tidur, nak tidur 1 tahun, 2 tahun pun boleh. Itu pun saya memang happy ada Malaysians yang macam spiritual connection dengan Malaysia tu. Kalau jumpa orang Malaysia, any race tapi Malaysia, kalau makanan sama, kadang-kadang lagu-lagu pun sama, habit pun sama. Walaupun sudah 50 tahun berhijrah ke luar negara, Uncle Joe tidak melepaskan kewarganegaraan Malaysia.
Malah beliau kerap pulang ke Malaysia setidaknya setahun sekali untuk menziarahi keluarga dan sahabat handai. Bagi Uncle Joe, sama sahaja tinggal di mana, asalkan rasa selesa dan gembira. Saya sendiri ini mungkin saya duduk sini sampai mungkin kalau saya boleh balik Malaysia, saya balik duduk sana tengok macam mana lah. Kalau tersangkut di sana, I duduk sana. Kalau pergi UK, tersangkut di sana, I duduk sana. Quite easy, anyway. Bengawan Solo, riwayatmu ini. Ternyata keberadaan Uncle Joe di Rotterdam sangat dihargai dan dirasai oleh rakyat Malaysia yang menetap di Belanda. Watak beliau yang suka membantu dan rajin menghubungkan persaudaraan antara sesama rakyat Malaysia tanpa mengenal bangsa telah menjadi asas kepada pembentukan komuniti warga negara Malaysia di Belanda. Tak berapa airmu di musim hujan, air meluap sampai jauh. Mata airmu dari terkurung gunung seribu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke